daripada kita orang punya tugasan, agama kita orang ialah Islam. Jadi kita orang dah minta approval daripada kita orang punya lecturer. Jadi tugasan kita orang untuk ini satu kumpulan. kami Ini satu kumpulan. Campur sekali lah tenaga ustaz kan. Baikkanlah tiga-tiga. Jadi soalan kita orang ada dalam 10 hingga 12 soalan ni. Tapi kita orang tak akan minta ambil masa ustaz tak malam sangat lah. Jadi pertama, sejarah pembentukan rumah ibadat daripada buku yang ustaz dah berikan kepada kita orang. Pembinaan masjid ni telah mengambil masa selama 12 tahun. Jadi pada awal tahun 1975 lah. Jadi susah tak untuk membuat satu sejarah rumah ibadat? Macam mana proses ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nama saya Muhammad Halim Masyhur, pembantu Halim Islam Kanan, juga sebagai Noja Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kalau Noja tu boleh tengoklah dalam catatan organisasi. Page yang berikut dalam laporan tulisan. Okey, tak apa. Okay. Baik, berbalik pada soalan tadi, selama 12 tahun pembinaan yang mengambil masa. Kalau katakan 12 tahun dah masuk darjah 6. Jadinya macam kita sebagai anak pun daripada tadika kecil kan, sampai 12 tahun darjah 6 sampai periksa tahun depan dan sekolah. Jadi banyak sebenarnya dia punya apa nak kata ni, sejarahnya lah, okay? Sebabnya nak kumpulkan maklumat ni pun bukannya sehari dua, okay? Kita nak kena rujuk dengan contoh, of course lah, dengan JKR, Jabatan Kerja Raya Selangor, okay, untuk dapatkan maklumatnya, pelan bangunannya. Kalau ada masa ke lapangan nanti dekat bawah sana tempat tadi tunggu kat lobi tu, ada TV tu kan, dekat pintu cermin tu, okay, dia ada satu paparan video berkenaan dengan pembinaan masjid daripada kawasan Tanah Lampang ni, naik satu menara, 4 menara, tak ada pagar lagi, pokok-pokok pun tak ada lagi, sampailah jadi yang nampak sekarang ni. Okay. Baik, boleh jawab. Okay. Jadi daripada apa ustaz cakap, permulaannya rumah ibadat Masjid Sultan Salahuddin ni, dia bermula daripada surau kan? Dia idea, kalau itu kan kebanyakan tempat lain memang dia daripada asalnya daripada surau. Mungkin dia upgrade surau ke, mungkin ada pada bawah lagi sebelum surau, musola kan. Macam kalau kita tengok dekat dekat Sembas, mungkin musola di saiz yang kecil, upgrade lagi mungkin saiz lagi besar, dan seterusnya kepada masjid. Okay. Idea ni daripada Sultan Selangor yang apa ni, ayahanda Sultan Selangor yang sekarang ni, iaitu Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okay, boleh baca lah dia punya sejarah pembinaan tu. Okay, baik. Sama. Jadi soalan kedua saya ialah fungsi rumah ibadat Masjid Sultan. Okey, fungsi Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, yang pertama of course lah tempat ibadat, tempat solat bagi umat Islam. Okey. Dan bukan itu saja, ada lagi antaranya sebagai tempat pembelajaran. Pembelajaran apa? Contoh pengajian, kuliah maghrib, kuliah subuh. Juga ada pelajaran untuk kanak-kanak, kelas mengaji Al-Quran dan Iqra'. Itu untuk kanak-kanak. Kalau untuk peringkat yang dewasa bermula 18 tahun dan ke atas, kami ada sediakan iaitu pengajian bersijil. Pengajian bersijil ni mengambil masa lebih kurang 1 semester, 1 tahun. Okey. Antara subjeknya yang ada kat situ, talaqi Al-Quran daripada peringkat asas, menengah, lanjutan dan lanjutan tinggi. Okey. Subjek yang kedua, bahasa Arab daripada asas, menengah, lanjutan. Tapi selepas PKP ni, kekangan dari segi satu mungkin kos,
Yang keduanya mungkin pelajarnya sendiri. Ialah kalau kita ikutkan, tengok dalam jemaah yang ada kat masjid ni pun nampak berkurangan daripada yang sebelum PKP. Dan mungkin dah ada yang meninggal kan, PKP kan. Okay. Subjek yang lain iaitu Taranum. Taranum ni adalah belajar Al-Quran dengan lagu. Boleh carilah nanti lagu-lagunya apa kan. Nak belajar ke pun boleh, tak ada masalah. Kalau you all nak masuk sendiri mengajar bersijil tu pun boleh. Tapi sekarang tak boleh masuk. Sebab sekarang ni dah through untuk exam. InsyaAllah dalam bulan 10 ke hujung bulan 9 nanti exam yang akhir. Dan mereka akan melalui satu convocation macam ni all juga. Okay, kita buatkan satu tempat convocation. Contoh di Hotel Concon. Kalau tengok dalam buku lensa tu ada dia punya gambar-gambar program setiap tahun. Boleh kata yang masuk dalam lensa masjid ni adalah program tahunan. Contoh Ramadan, puasa, buka puasa, sembahyang raya, dua raya, raya puasa, raya haji. Okey, dan raya haji kita ada buat ibadah kurban yang lepas. Seterusnya pengajian bersijil, ada convocation, semua ada semua. Setiap tahun insya-Allah ada albumnya. Tapi sekarang album saya tak bawa. Okey. Memandangkan perpustakaan masjid baru siap di renovation, belum lagi dibuka untuk awam. Jadi bila dah terbuka nanti, you all boleh datang, ada album tu boleh tengok. Daripada convocation tahun 2010, 2012 tak salah saya, yang dulu-dulu sekali pun semua ada. Boleh tengok situ perjalanan. Mungkin lebih kurang sama kot dengan convocation dekat universiti ataupun MBTS yang lain. Ya, ada apa, muzik apa nama dia dalam konvo, gamelan. Muzik gamelan pun ada, bawa cokmah pun ada. Macam you all ada istiadat, ada punya cokmah ada sendiri kan. Kami pun ada cokmah. Okey, ada, kami ada bawa, ada bawa. Guna jubah sama, jubah sama macam you all juga, cumanya berbezalah. Jubah rasmi warna ni, jubah pelajar warna ni, setiap pelajar menengah asas berbeza warna dia. Macam tu. Kira walaupun senang cerita pelajar-pelajar tu ramai mak ayah kita, nenek-nenek kita, tapi kita buat macam you all belajar universiti waktu muda. Jadinya suasana universiti tu kita hidupkan kat situ. Okey, itu pelajar, itu pengajian bersijil. Yang lain-lain macam tadi ada program sempena Hari Kebesaran Islam. Okey, ceramah, forum, of course. Okey, macam raya haji, sembahyang raya, ibadah kurban, of course. Itulah memang aktiviti kita dah maklum daripada kita kecil pun memang ada korban. Dah tahu dah, sembelih lembu, okey, sembelih kambing, mungkin ada yang sembelih kerbau, unta dan sebagainya. Okey. Selain itu, di sini juga sebagai tempat pelancongan. Macam tadi yang saya tunjuk Haji Rozlan tu, pengerusi MNSG, Masjid Negeri Selangor Guide, iaitu pengerusi untuk pemandu pelancong Masjid Negeri. Okey, dia akan terima pelancong contoh daripada China. Ada datang 10 orang. Okey, dia akan daftar dalam satu buku log dekat pintu pengawal belah Pancuk sana. Okey, akan daftar. Nanti ada pemandu pelancong yang bertugas. Dia akan bawa pelancong tu untuk lawat masjid pusing. Tapi tak ada masuk semua tempat, tak ada. Okey. Yang pastinya di dalam dewan solat tu yang berkarpet tu adalah merupakan had batas suci. Jadinya contoh yang non muslim nak masuk, kita ada had kawasan dia sampai sini saja. Okey, macam yang muslim tak ada masalah, boleh masuk. Tapi kalau yang muslim dia tengah period, dia ada had sampai situ. Kita dah tentukan dah. Okey, maknanya pelancong tu pun ada had juga kat situ. Kalau pelancong muslim boleh, mungkin boleh masuklah, nak ambil gambar dekat mihrab, nak ambil gambar dekat mimbar mungkin. Itu pun bergantung pada keadaan. Sebabnya kadang kita ada menerima lawatan daripada tempatan juga. Contoh Tadika Little Kalims, ataupun Tadika apa lagi,
yang lain-lain lah, edukids apa kan, ataupun daripada sekolah-sekolah dan ramai lagi. Jadi mungkin ada guna Dewan Solat tu untuk praktikal solat. Jadi mungkin pelancong tu tak boleh sampai ke depan lah, sampai kita mungkin dekat belakang saja. Jadi sampai gambar daripada belakang kan. Okey, itu untuk pelancong. Pelancong tempatan pun ada, pelancong luar negara of course. Kalau tengok statistiknya paling tinggi Japan. Jumlah yang sebenar boleh tengok itu untuk tahun 2019 hingga 2020. Untuk yang latest 2022 on the way, on progress. Okay. Alright, kalau macam bulan Ramadan kami ada buat buka puasa, moreh dan sahur. Dan yang pastinya waktu malam kita solat tarawih berjamaah, ramai-ramai lah solat tarawih penuh 21 rakaat. Okey. Mungkin lepas ni yang non-Muslim contoh siapa nama? Pavitra. Okey, dia nak datang buka puasa, nak tengok suasana kita berbuka puasa. Silakan, tak ada masalah. Sebab kita kawasan berbuka tu bukan kawasan yang tempat kita solat, bukan yang batas suci punya. Walaupun kadang-kadang you all datang sini tengok ada orang solat dekat koridor, mungkin itu situasi dia lah kan. Mungkin dia sempat dia waktu tu kat situ, jumpa tempat tak di atas, tak ada masalah. Kalau dia datang contoh nak tengok suasana kita buka puasa sambil dia join sekali buka puasa, tak ada masalah. Kita terbuka, kami terbuka. Okay? Sebab dia akan menimbul satu keharmonian yang jarang-jarang kita jumpa. Sebab kalau ingat dulu tahun 2022 yang banjir besar tu, yang Seri Muda naik sampai paras berapa tingkat tu kan. Okey. Di aras tanah tu kat Dewan Makan, kalau sekarang you all pergi, ada satu lot kita buka kedai, nama dia Gerobok Muhibah. Itu belum rasmi lagi. Next punya event. Okey. Dekat Dewan Makan bawah tu lah kita buka satu kaunter PPS, Pusat Pemindahan Sementara, untuk yang mangsa banjir. Yang datang bukan yang Muslim saja, bukan yang lain saja, India, China pun ada. Jadi tak mustahil kita buat program lain, you all datang pun tak ada masalah, nak dengar, nak belajar, tak ada masalah. Kita terbuka. Cumanya macam saya cakap tadi, dia ada had kawasan batas suci. Jadi apa yang kami dapat daripada apa yang Ustaz beritahu, Muslim ibadat bermula daripada persembahan, maksudnya daripada solat, daripada pembelajaran dan juga cara hidup, budaya cara hidup agama Islam yang boleh implementasi kepada hidup kita. Daripada selain itu ada juga pelancongan. Jadi banyak kami dapat belajar itu. Kita akan teruskan soalan ke Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq. Jadi saya akan sambung pertanyaan dengan boleh tak Ustaz ringkaskan sedikit pengenalan mengenai agama Islam di Malaysia? Ringkaskan pengenalan agama Islam. Okey. Okey. Rukun Islam kita ada 5. Yang pertama solat. Okey. Jadi dalam rukun Islam tu sendiri pun dah memperlihatkan, dah menerangkan, dah jelas memberitahu solat. Okey. Bukan saja kita solat 5 waktu, ada solat-solat yang lain, solat sunat, solat witir dan sebagainya, solat tarawih itu solat sunat lah. Okey. Yang keduanya, okey, yang solat tu merupakan perkara yang utama yang akan ditanya bila kita di akhirat nanti. Bukan bila kita mati. Okey, bila kita mati memang akan ditanya, tapi di akhirat nanti memang akan ditanya.
Okey, baik. Yang kedua selepas solat iaitu yang ulang kaji. Ulang kaji sama-sama. Yang kedua berpuasa. Betul. Berpuasa di bulan Ramadan. Okey. Bukan bulan yang lain tak boleh puasa. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang wajib, yang mesti puasa bagi umat Islam itu hanya pada bulan Ramadan, iaitu bulan sebelum Aidilfitri, bulan Syawal. Okey? Baik. Ramadan merupakan salah satu bulan yang sangat mulia antara bulan-bulan yang lain, yang 12 bulan yang 11 bulan yang lain. Dalam Islam dia ada bulan, nama bulan dia sendiri. Okay. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Okay. Syawal ni yang umat Islam meraihkan Aidilfitri. Maknanya dia dah lepas, kira dah lepas puasa tu dia dah bersih putih. Dia dah lepas fitrah dia. Maknanya dah kembali kepada, maknanya dah habis puasa, dah tak puasa lah. Maknanya 1 Syawal tu, raya pertama, memang kita umat Islam tak diwajibkan untuk berpuasa, diharamkan untuk berpuasa, sebab kita meraihkan kemenangan setelah kita sebulan berpuasa. Yes, itu. Hari kedua nak berpuasa, puasa sunat boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak termasuk dalam puasa wajib tu, tak. Puasa wajib hanya untuk bulan Ramadan sahaja, selama 1 bulan. Tak kira lah Ramadan tahun tu 29 hari ataupun 30 hari, untuk bulan Ramadan sahaja. Okey. Selepas bulan Ramadan, Syawal. Syawal tu kita nak puasa 6 hari pun boleh, nak puasa semampu kita lah. Kalau boleh 6 hari, silakan 6 hari. Lepas 6 hari tu kita nak puasa lagi pun tak ada masalah, tak ada halangan. Okey. Dan Islam ni mudah. Kalau tak boleh 6 hari, kita hanya mampu 3 hari, contoh yang perempuan. Lepas 1 Syawal, mula 2 Syawal dan habis nak puasa, dia dah niat dah nak puasa untuk 6 hari, tapi dapat 3 hari je. Sebab apa? Buat dia. Faham? Okey, sebab perempuan ada waktu dia dalam bulan ni, datang period kan. Okay. Jadi dia akan tersangkut kat situ, berhenti kat situ. Jadi tak boleh continue yang 6 hari. Sebabnya puasa 6 Syawal tu hanya pada dalam bulan Syawal sahaja. Tak ada dalam bulan Zulkaidah, tak ada bulan Zulhijjah, tak ada bulan yang lain. 6 Syawal sahaja. Kelebihannya masing-masing ada kelebihan tersendiri. Okey. Selepas Syawal ada bulan Zulqa'dah. Kalau kita dalam kehidupan kita seharian ni daripada kecil memang kita dah biasa sebut Zulqa'dah. Tapi kalau sebenarnya Zulqa'dah, dia bunyi Arab tu yang betul lah, yang sebenarnya. Maksud yang sebenarnya Zulqa'dah. Cuma bila kita melayakan dia jadi Zulqa'dah. Saya sendiri pun dulu pun belajar sama Zulqa'dah juga sampai sekarang. Tapi bila kita dah belajar, kita dah ada bahagian fatwa Jabatan Mufti dah betulkan ejaannya Zulqa'dah. Jadi lama-lama insyaAllah kita akan terbiasa sebut Zulqa'dah. Okay. Selepas bulan Zulqa'dah iaitu bulan Zulhijjah, iaitu bulan haji. Okey. Maknanya contoh kelebihan yang nak masuk korban, kalau dia berpuasa, dia masuk korban, dia kena ikut dia punya perintahnya, iaitu daripada 1 Zulhijjah sampai binatang korban disembelih, dia tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut atau bulu. Okey, itu yang masuk korban. Contoh, ayah masuk korban, ibu masuk korban, kakak abang masuk korban. Okey, dia kena ikut dia punya yang saya kata tadi tu, daripada bermula 1 Zulhijjah sampai binatang korban yang dia masuk tu disembelih, darah dah jatuh, lepas tu baru boleh potong kuku, potong bulu, potong rambut dan sebagainya, tak ada masalah. Okay. Jadi selama tempoh 1 Zulhijjah sehingga waktu yang binatang korban tu disembelih, tak boleh. Maknanya sebelum 1 Zulhijjah tu dah kena siap-siap lah,
rambut apa semua, potong kuku semua kan. Tapi jangan potong habis. Potong lah yang ada panjang tu kan. Okey, mana dia kat situ nak jaga kebersihan. Itu nama dia, itu kelebihan dia. Mungkin kalau first time awak masuk tahun depan, alamak, tak selesa lah, baru 3 Zulhijjah kuku dah panjang memang. Tapi insya-Allah kalau kamu ikut every year, tiap tahun, kelebihan tu kamu akan rasa sendiri yang orang tak rasa. Orang tak rasa tu makna orang yang tak masuk korban dia tak akan rasa benda tu. Okey. Baik, selepas bulan Zulhijjah dia akan pusing balik 1 Muharram, iaitu kita panggil awal Muharram. Okey. Awal Muharram maknanya awal tahun Hijrah. Kalau sekarang ni tahun Hijrah dah berapa? 1400? Awal 4 ke 45 ke 46? 45. Sekarang dah berapa? Dah 15 Muharram, tak salah saya. Okey. Baik. Selepas puasa, rukun Islam yang kedua. Okay, pertama tadi rukun Islam solat. Yang kedua berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga menunaikan zakat. Macam mana nak tunaikan? Kena bayarlah. Okey. Berapa zakat untuk negeri Selangor? Satu kepala, satu orang? RM7. Yang biasa RM7. Okey. Zakat ni hanya pada bulan zakat fitrah. Okey, zakatnya banyak jenis. Antaranya zakat fitrah. Yang kedua zakat harta. Yang ketiga zakat padi. Yang keempat zakat emas dan perak. Ada pakai emas tak? Rantai emas, cincin emas. Okey. Okey. Baik. Okey, zakat fitrah hanya pada bulan Ramadan. Kenapa tak ada 1 Syawal zakat fitrah? Pagi-pagi orang beratur ramai sampai zakat fitrah. Betul. Memang betul. Sebelum sembahyang sunat Aidilfitri didirikan, waktu yang kira waktu penceritaan lah, waktu-waktu akhir sebelum dia habis zakat fitrah, dia namakan zakat fitrah. Selepas solat Aidilfitri, habis bayar, awak baru nak bayar zakat, dia tak kira zakat, dah jadi dikira sebagai sedekah biasa. Itu ruginya tu. Sebab tu bila dah 1 Ramadan, terus bayar zakat. Jangan bayar lama-lama. Besok lah, nantilah, nak beli baju raya dululah. Kan balik kampung jalan-jalan, dah tak tahu nak singgah mana bayar zakat. Kena balik Perak, kita lalu Plus Highway, nak singgah mana? Tak ada amil, tak ada yang nak menerima zakat fitrah. Dah tertangguh. Dosa tak dosa? Kan? Jadi zakat tu bukan untuk kita sahaja, lebih kepada untuk asnaf tu ada banyak golongan. Okey? Ada fakir miskin, ada yang Ibnu Sabil, banyak lagi. Okey? Tu nanti boleh buka lagi kitab ataupun cari guru untuk belajar berkaitan tu. Banyak lagi kalau terangkan nanti tak cukup masa, bateri apa sini. Okey. Tu berkenaan dengan zakat fitrah. Okey. Cuma lagi satu yang saya nak bagi tahu. Okey, zakat fitrah ni untuk negeri Selangor ada 3 kadar bayaran. Yang pertama RM7 itu untuk beras biasa, beras yang special batang kan. Kemudian yang kedua, kategori kedua untuk RM14 yang makan beras perak, beras wangi, beras jepun. Itu nanti tak ada buat apa, ada punya katalog daripada zakat fitrah, pejabat zakat Selangor. Kemudian yang ketiga RM21. RM21 ni yang akan makan beras basmati, beras yang lebih mahal daripada beras yang kategori yang kedua tu. Maknanya kalau yang kategori pertama RM7, ini yang makan beras biasa. Macam tadi kita makan nasi kat kedai kan. Okey, untuk beras biasa, kalau memang makanan kita tiap-tiap hari makan beras tu, bayar RM7. Tapi kalau nak bayar lebih, 14, 21 tak ada masalah. Okey, sebab tu macam saya sendiri ambil masjid sini, ambil zakat fitrah,
Kalau kita sempat tanya dengan yang nak bayar zakat fitrah tu, okey, abang nak bayar zakat untuk yang mana? Untuk yang mana? Dia mungkin dia tengah loading tengah cek balik. Yang mana? Yang mana Ustaz? Okey, ni ada kategorinya. Kalau abang makan beras ni RM7, makan beras yang kedua RM14, makan beras yang ketiga RM21. Okey. Oh, kalau beras biasa Ustaz? Beras biasa yang RM7. Mana beras biasa yang spesial tempatan yang 5% hancur, 7% hancur, itulah. Itu beras biasa, kategori beras biasa. Okey. Jadi nak mudah, kita tak apa, abang bayar biasa je, tak ada masalah. Kalau dia nak bayar lebih, tak ada masalah, terpulang. Janji bayar, jangan tak bayar. Dia tak bayar, dia tanggung dosa. Kami dah galakkan, dah bagi saranan tapi dia tak ikut, siapa salah? Jadi zakat fitrah ni kena wajib bayar. Okey. Macam ni on, hari tu puasa bayar zakat fitrah sendiri ke mak ayah bayar? Itu sebab masih dalam tanggungan ayah. So dah kerja ataupun tahun depan you nak belajar bayar sendiri, silakan, tak ada masalah. Rasanya mak ayah is good, A plus, contoh. Macam saya sendiri pun dulu dah mula kerja terus bayar. Cuma biasalah, baru dapat duit kita lewat sikit lah bayar. Seminggu nak raya baru bayar. Kalau kabut pergi Sarawak Masjid cari ambil, maka pergi dekat mall-mall ada satu kaunter ambil zakat fitrah baru bayar. Tapi bila dah lama sikit, 5 tahun, 6 tahun lepas kerja tu, satu Ramadan je terus bayar. Dah bayar awal senang kan? Maknanya kita dah settle lah. Waktu kita nak beli baju raya ke apa ke, beli kuih raya, tak ada masalah. Yang penting itu dah selesai. Itu berkenaan dengan zakat fitrah. Okey, zakat harta, dia ada dia punya nisbah, ada nisab dengan haul dia sendiri. Berapa banyak harta. Macam emas dan perak pun berapa banyak dia punya kadar harga ke timbangan dia, saya tak pasti. Kita kena rujuk dengan pejabat zakat sekalian, bagi zakat sekarang. Dia orang ada detail berkenaan dengan zakat harta, zakat emas, perak, zakat padi. Zakat padi ni bukan petani, kepada petani lah, kepada petani yang ada sawah padi. Contoh mak ayah ada buat sawah padi kan kat kampung, contoh ada, okey, dapat untuk bersihnya 5,000 contohnya, dapat untuk bersih 5,000. Okey, pergi pejabat zakat, jumpa dengan pegawai zakat sana. Okey, ini hasil daripada keuntungan saya punya padi musim ni. Dia tak panggil tahun ni. Biasa kalau padi ni dia guna musim. Satu musim tu adalah berapa tempoh bulan kan. Okey, satu musim saya punya keuntungan 5,000. Berapa zakat fitrah yang saya kena bayar? Nanti pegawai zakat tu akan kira berapa persen bayar, terus settle. Itu kepada siapa? Yang asnaf golongan dalam golongan asnaf tu tadi ada. Nanti orang akan uruskan bayar. Kita yang sebagai petani yang ada padi, bayar zakat fitrah, bagi zakat fitrah, settle. Jangan tak bayar. Tak bayar nanti jadi tertanggung pula kan, sebab dah ada syaratnya telah tetapkan itu. Okey. Kemudian lepas bayar zakat, yang keempat ya, naik gaji bukan yang kelima. Sepatutnya mengucap 2 kali syahadah yang Kita ada silap satu. Pertama, mengucap 2 kali syahadah dulu. Okey, sorry tadi mengucap 2 kali syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua baru kemudian baru solat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Dah puasa, dah lepas puasa nak raya tu. Yang kelima baru haji. Okey, terima kasih. Okey, berbalik pada rukun Islam pertama tadi, iaitu mengucap kalimah syahadah. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Taala. Okey, baik. Boleh? Jawab? Okey. Boleh kan? Okey. Terima kasih Ustaz untuk
menjawab soalan saya tadi. Okey, sama. Kami dapat sedikit ilmu walaupun untuk umat Islam sendiri ataupun untuk non-Muslim, di mana umat Islam diminta untuk mengucap dua kalimah syahadah, menunaikan solat, puasa juga Ramadan, Yes. membayar zakat dan Yes. juga menunaikan Haji. haji bagi yang mampu. Jadi saya akan sambung dengan soalan yang kedua. Soalannya lebih kurang, tapi saya nak bertanya, boleh tak Ustaz terangkan sedikit mengenai kepercayaan umat Islam, seperti siapa yang mereka perlu sembah dan sebagainya. Okey. Kepercayaan umat Islam of course pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dalam Islam sendiri tadi kita dah bersaksi, dah mengaku tiada Tuhan yang disembah selain Allah Taala. Kalau kita mengaku ada Tuhan selain Allah, maknanya syirik. Kita dah mempersekutukan Allah Taala. Okey? Bukan maknanya kita tak mengiktiraf agama lain, tak. Okey. Kita mengiktiraf, tapi dalam kita punya pendirian tauhid kita sebagai umat Islam, kita mengaku Allah itu merupakan Tuhan sekalian alam. Tak ada yang kita boleh sembah selain Allah Taala. Okey? Right. Terima kasih Ustaz. Sama. Kita akan sambung dengan soalan lain. Alright. Untuk soalan seterusnya, pada pengetahuan Ustaz, etnik apa yang menganuti agama Islam di Malaysia? Okey, etnik yang menganut agama Islam di Malaysia, of course lah, Melayu dan seterusnya. Kalau kita lihat di belah negeri Borneo, Sabah Sarawak, ada sebagainya. Kita kata salah, kaum macam apa nama tu? Murut ya. Tapi tak keseluruhannya yang beragama Islam. Dia ada sebahagian kaum etnik di sana yang beragama Islam. Kalau yang di Semenanjung, selain Melayu, orang asal lah. Kalau dulu kita panggil dia orang asli. Tu. Orang asli sendiri pun sekarang dah makin ramai. Dah makin ramai yang memeluk agama Islam. Okay. Kalau dekat sini ada orang asli tak? Orang asal. Rasanya dekat Malaysia of course ada ramai. Tak ramai. 0.3% lah, sikit lah. Mungkin dalam 10 orang mungkin ada satu, sikit lah. Okey, kalau kat sini dekat Shah Alam ni nak jumpa orang asal, orang asli, you all boleh pergi dekat Bukit Bandar Raya U12, area Taman Botani Negara Shah Alam. Tahu? Boleh cari depan ni. Okey. Dia jangan nak menghala ke Taman Botani Negara tu, Bukit Cahaya Seri Alam tu, pergi Serakah. Tahu kan? Pergi Serakah. Okey. Dia ada satu jalan terus menghala ke U12, section U12. Okey. Dekat situ sebelum sampai perumahan yang banyak tu, sebelah kanan tu ada bukit. Bawah tu macam ada satu tasik sampai jadi. Dekat bukit tu, kalau perasan ada penempatan. Situ dah dia orang. Botani Negara. Selepas Taman Botani Negara, Taman Botani Shah Alam tu lah. Okey. Nanti bila free boleh jalan sana tengok. Ada salah seorangnya penduduk ada yang bekerja di sini sebagai maintenance bahagian pertukangan, macam pipe bocor apa semua dia dah ada seorang. Okey. Boleh. Okey. Sambung soalan seterusnya, untuk agama Islam, adakah agama ini mempunyai kitab suci? Jika dia, apa kitab suci? Okey, betul. Ada, iaitu Al-Quranul Karim. Okey. Dia namanya Al-Quranul Karim. Tapi yang ini versi Mazhab Tartil, ada terjemahan dia sekali. Okey. Okey, macam ni boleh ambil, nak tengok. Okey. Yang warna putih ni ayat Quran, yang belah kiri dan belah kanan dan belah kiri dia diberi terjemahan. Maksud ayat yang contoh surah Al-Hajj, surah Al-Hajj
Okey, surah Al-Hajj ini diturunkan di Madinah. Ada berapa ayat? 78 ayat. Surah yang ke-22. Okey, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Subhanallah azim. Okey. Maksudnya jangan jap Okey. Mungkin you all Ustaz pegang ada wudu tak? InsyaAllah. Tapi yang ini dia dah ada terjemahan. Sebaik-baiknya kena ada wudu. Maknanya kita jaga kesucian Al-Quran dan juga kesucian yang nak baca. Okay. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat pertama tadi maksudnya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyat. Itu baru kegoncangan tu, belum yang lain-lain. Okey. Juga sambung daripada rukun Islam tu kita ada rukun iman. Salah satu rukun iman yang 6 itu adalah percaya pada hari kiamat, hari akhirat. Okey. Okey, ayat yang kedua. Maksudnya, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Okey? Boleh? Nampak tak apa yang akan jadi masa hari kiamat nanti? Itu baru kenaan dengan kegoncangan. Semua wanita yang usia anaknya akan terlepas daripada susuannya, yang mana hamil akan gugur daripada kandungannya. Bayangkan. Sedangkan kalau mak ayah kita, kakak kita yang gugur daripada mengandung pun macam tu peritnya, ini kan lagi hari kiamat, lagi besar dia punya peristiwanya. Okey? Baik, itu antaranya. Boleh? Okey. Alright. Saya Hidayah. Okey, silakan. Saya akan teruskan dengan soalan yang kelima, iaitu tentang ketua agama Islam. Okey. Dalam negeri Selangor, ketua agama Islam iaitu Sultan Selangor. Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj, ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Okey. Dalam khutbah Jumaat sendiri pun kita ada sebut nama tuanku. Kita mendoakan tuanku. Depan sekali kan? Ada? Okey, dekat tu mana ada? Okey. Alright, betul. Ini ketua agama Islam bagi negeri Selangor. Okey. Kalau aku okey, tu negeri Selangor, Sultan Selangor. Kalau negeri Kedah, ni viral Kedah pula ni. Tak ada kena mengena ya. Contoh. Okey. Okey, negeri Kedah, siapa Sultan Kedah lah? Sultan siapa nama Sultan Kedah? Okey, Sultan negeri lain lah. Okey. Negeri Pahang, siapa? Dia yang memangku sekarang siapa? Handsome orangnya. Pemangku Raja Pahang siapa? Aduh, itu hari banjir pernah naik sampan. Tengok siapa? Boleh cari. Iaitu anak dia yang di Pertuan. Aduh, betul. Siapa namanya? Kan handsome kan orangnya? Handsome awak ke handsome dia? Okey. Yes, itu bagi negeri Pahang. Okey, negeri Terengganu ada sendiri. Kalau macam negeri Pulau Pinang, dia ada ketua menteri. Okey, dekat situ
Lepas tu Sabah Ketua Menteri. Sarawak Ketua Menteri juga. Johor Bahru Johor Bahru Ibu Negeri Sultan Johor, iaitu siapa? Sultan Iskandar Ibrahim. Sultan Iskandar ayahnya kan Sultan Ibrahim. Ayahnya kepada siapa? Yang ada kereta mewah tu, yang ada JDT, siapa? TMJ. Tengku Mahkota Johor. Itu anak dia Sultan Ibrahim. Okey. Boleh. Right. Soalan seterusnya tentang Sebab ni rakaman live ni takut nanti jadi viral. Jadi saya kena jawab balik. Betul. Itu sebab tadi saya sebelum you all datang tu dah lama sangat cakap, mampus. Bahasa kasarnya lah terus ni. Pasal kita ada yang bukan Muslim kan. Jadi dia pun kenapa ustaz ni cakap macam ni? Dia dah ada pengetahuan sendiri. Dia dah ada pengetahuan. Kenapa dia nak kukuhkan lagi apa dia tahu tu? Betul tak? Jadi situlah. Okay, next. Okay. tabung ataupun yayasan yang berjaya Rumah Masjid Negeri. Okey. Masjid Sultan Salahuddin ini pun dipanggil juga sebagai Masjid Negeri Selangor. Kalau kalangan pelancong-pelancong luar negara dipanggil sebagai Rumus Masjid Biru. Kenapa biru? Kubahnya warna biru. Masjid ni ada kubah warna biru? Tak ada kan? Jauh. Masjid Putrajaya kubah warna apa? Merah. Lagi masjid apa? Ada warna biru tak? Tak ada kan? Memang tarik maknya ni. Okey, saya nak belok sikit kenaan kubah. Kubah Masjid Negeri pun, logo kubah Masjid Negeri yang ada. Okey, mungkin dalam buku tu ada kot. Logo kubah Masjid Negeri. Yes, yang kat depan tu. Okey. Yang ada tulisan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Shah tu, tulisan Yahudi. Okey. Untuk makluman you all, logo Masjid Negeri ni sendiri kami dah patentkan, kami dah daftarkan di bawah MyIPO. Okey, boleh share lah MyIPO tu apa? Dia pendaftaran harta intelek. Jadinya kalau you all sahaja nak guna tesis, you all guna logo Masjid Negeri tak boleh. Yes. Tak boleh. Sebelum ni masa program sambutan Mahal Hijrah, ada tak salah saya di daerah Kelang, diguna logo Masjid Negeri, kubah, logo kubah tu tak di bawah nama masjid dia sendiri. Benda tu viral sampai kat kami. Masih dalam tindakan susulan lah. Tapi bukan maknanya kita nak kena saman tak ada. Tapi kita minta dia supaya deletekan, kira dia buat logo lain lah, jangan guna logo Masjid Negeri, senang cerita. Sebab kita dah trademark, kita dah daftar, dah patent, jadi everyone cannot copy the logo. Dia kena buat logo lain. Tak boleh. Itu kita dah daftarkan. Setahun juga nak daftarkan baru boleh lulus. Setahun pergi, 3 bulan sekali pergi, apa logo punya dia nak. Dalam tu dia ada kelas-kelas dia. Okey, dalam kelas tu apa item-item yang kita nak daftarkan, apa yang kita ada kat masjid kita nak daftarkan dalam tu. Jadi bukan semua semena-mena kita guna logo Masjid Negeri yang cantik kan. Memang cantik, tapi dia tak boleh semena-mena guna. Kita dah daftarkan. Kalau kantoi kami jumpa, standby lah. Okey, baik. Balik soalan ni tadi. Belok jauh lah. Okey. tabung ataupun yayasan. Okey, tabung atau yayasan. Okey. Tabungan yang ada di masjid ni, kalau kamu nampak, nama dia tabung sumbangan jemaah masjid. Kalau tengok dekat skrin TV masjid, kat office tadi bawah tu, dia ada satu slide tabung sumbangan masjid Masjid Sultan Salahuddin Abdul Shah. Okey. Kebanyakannya dana yang kami gunakan di masjid ni untuk program, untuk aktiviti macam ibadah kurban, ceramah, panggil jemput hari tu Ustaz Somad, Abdul Somad, dan
macam-macam lagi program majlis taklim, dan banyak lagi majlis pengajian masjid, semua gunakan kos duit tu. Semua hasil daripada sumbangan jemaah. Jemaah tu siapa? Kamu lah. Orang yang menyumbang masuk dalam tabung masjid. Tapi dalam masa yang sama, kita ada dapat yang terbaru ni daripada Kerajaan Negeri Selangor yang Datuk Menteri Besar maklumkan pada bajet yang lepas, iaitu untuk Akademi Literasi Al-Quran Selangor. Okey, Akademi Literasi Al-Quran Selangor ni satu agensi, satu badan yang ada dalam masjid negeri ni, tapi dia untuk negeri Selangor. Siapa orangnya pun kalangan daripada kaki tangan pegawai dalam masjid negeri ni juga. Itu di bab yang lain. Okey, dia menguruskan apa? Contoh, sekarang ni majlis tilawah Al-Quran, hafazan. Itu antara aktiviti dia besar tu. Kalau peringkat negeri, bawa banyak kosnya. Itu dia kena ada kos dia sendiri. Dia tak termasuk kos yang tabung sumbangan daripada tabung sumbangan jemaah masjid tu, tak. Dia lain. Nak detail lagi tu kena ada satu sesi yang lain. Sebab nanti dia akan terangkan berapa sumbangan. Nanti boleh tengoklah dekat slide dekat TV tu. Contoh, untuk minggu ni 1 hari bulan 8 tu hari, collection untuk 1 minggu about 40 to 48K per week. Jadi tak mustahil kita boleh buat program besar, kan? Yalah, kita nak buat program pengajian masjid contohnya. Pengajian masjid ni pun sekarang di bawah Akademi Literasi Al-Quran Selangor. Cumanya dia di bawah tempatnya masih di bawah masjid kita lagi lah, centernya kat sana. Okay. Kena ada khusus pemantapan untuk guru-guru yang mengajar masjid, itu semua bawah Akademi Literasi Al-Quran. Dahulunya dikenali sebagai unit pengajian dan pendidikan. Lepas tu dia naik taraf jadi nama dia unit ilmu dan pendidikan. Dan yang latest yang sekarang ni Akademi Literasi Al-Quran Selangor. Tu dia adalah dia punya ahli-ahli majlis ni siapa, pejabat tinggi siapa, kalangan siapa dia punya chairman dia, semua dia ahli siapa, semua dia. Okay. Clear? Jawab tak soalan tu? Nampak kan? Okay, nanti pening sikit kau nak edit ni. Okay, silakan. Siapa tadi namanya? Pak Mitra. Okay, sebentar. Okay. Okey, perayaan agama Islam biasanya kita merujuk kepada sepanjang 12 bulan Islam yang tadi saya sebut. Yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Okey. Macam Muharram, kita ada awal Muharram. Awal Muharram biasanya kita ada, kalau nak berpuasa pun boleh, tak ada masalah. Berpuasa sunat lah, bukan berpuasa wajib yang memang untuk Ramadan saja. Yang berpuasa wajib untuk Ramadan saja. Okey. Yang bulan-bulan lain dia dinamakan puasa sunat lah. Okey, boleh berpuasa, tak ada masalah. Mungkin minggu lepas kita ada dengar puasa hari Tasu'ah. Tasu'ah tu apa, Ustaz? Tasu'ah tu sebenarnya hari ke-9 Muharram dalam bulan Muharram. Kemudian ada hari Ashura, kita makan bubur Ashura sempena 10 hari bulan Muharram dalam bulan Muharram. Itu namanya Ashura, hari Ashura. Ashura tu 10, Asyaratun 10. Ingat tak dulu belajar kat sekolah agama, kan? Wahidun 1, Isnani 2, Salah 1, 3, Arba'atun 4 sampai 10, iaitu Asyaratun 10. Jadi bila bulan Muharram ni, hari yang ke-10 namanya hari Ashura. Okay, itu yang bukan maknanya kita wajib masak bubur Ashura, tak. Itu kita dinamakan apa? Nak merayakan, nak meraihkan hari Ashura tu ada bubur. Contoh, contoh. Okay. Kemudian
Muharram, Safar, Rabiul Awal. Okey, Rabiul Awal kita ada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengaku bahawa tiada nabi, tiada, dan dalam syahadah tadi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, dalam bulan Rabiul Awal, iaitu jatuh pada tarikh 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal merupakan hari ulang tahun kelahiran. Senang cakap, apa? Birthday lah. Birthday kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.